Okey, kita boleh mulakan Suratul Anbiya ya. Suratul Anbiya ayat 81. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wali Sulaiman, dan bagi Sulaiman Ar-Riyah, angin, Asifah, yang bertiup keras. Tajri, ia bertiup. Nah, di sini kita ada makna yang jarang kita letakkan makna bertiup ya. Selalu tajri makna ia mengalir. Kalau di air, ya, di air ia mengalir. Ya. Kalau di darat ia berlari. Ia berlari. Ya. Kalau bulan bintang biasa ia beredar, awan ia beredar. Tapi di sini tengok tajri. Ya, kita letakkan makna ia bertiup sebab angin. Jadi tajri itu kena sesuaikan makna pada ayat tu. Apa yang diletakkan. Kalau selalu berkaitan kebun, mengalir bawahnya sungai-sungai. Itu tajri itu makna ia mengalir. Ya. Tapi kalau di daratan, itu ia berlari. Ya. Ahmad yajri, Fatimah tajri. Itu makna berlari. Ya. Mari sambung bi amrihi dengan perintahnya. Ilal ardi, kepada bumi. Allati, yang. Barakna, telah kami berkati. Fiha, padanya. Wa kunna, dan adalah kami. Bi kulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu. Alimin, yang mengetahui. Alimin ini jamak. Ya, tapi oleh kerana yang dikatakan kami adalah kami itu Allah. Maka alimin ini kita tak boleh terjemah jamak sebab ya, yang mengetahui itu ialah Allah. Ya. Baik, semak semula. Ini balik kepada Sulaiman, iaitu anak kepada Nabi Daud. Ya. Nabi Daud itu dah diterangkan kelebihannya. Ya, boleh memahami bahasa binatang atau burung, dan juga ya boleh melonakkan besi, dan boleh membuat baju besi dengan begitu mudah, ya, tanpa dibakar. Ya, jadi ya, kepada Sulaiman pula, wali Sulaiman Ar-Riyah, angin, sifatan yang keras. Tajri, ya, ia bertiup bi amri, dengan perintahnya. Ilal ardi, kepada bumi. Allati barakna fiha, yang telah kami berkati padanya. Ya. Maknanya Sulaiman itu punya kelebihan. Ya, kalau dia nak pergi ke satu tempat. Ya, kalau dulu kan kapal laut ni tak ada enjin. Jadi semua kebanyakannya mereka gunakan layar. Ya, kapal layar. Jadi ya, dia mengharapkan tiupan angin. Tahu tak bahawa Nabi Sulaiman nak ke mana-mana, ia menaiki ya kapal atau dia punya kapal layarnya. Kalau dia nak naiki, ya, angin itu akan mengabdikan diri kepadanya dan meniup ke mana saja Nabi Sulaiman nak. Ya, kalau dia nak ke utara, nak ke selatan, nak ke timur, ke barat, perjalanan sebulan ya jadi satu hari. Padahal ikut biasa sebulan. Ya, tapi tiupan angin untuk Nabi Sulaiman
Ya, hanya 1 hari dah sampai. Macam kita kalau nak pergi ke mana? Ke Mekah. Naik kapal biasa, kapal laut dulu. Orang-orang tua kita sebulan baru sampai. Ya, ke Mekah. Sekarang ni kita naik kapal terbang 8 jam. Ya, 1 hari. Inilah ya, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman masa itu. Perjalanannya sebulan, hanya 1 hari saja dah sampai. Ya. Ke mana negeri yang Allah berkati? Ya. Kalau negeri Syam, negeri juga yang diberkati. Wa kunna bi kulli syai'in alimin, dan adalah kami dengan tiap-tiap sesuatu yang mengetahui. Ya. Baik. Ayat yang ke-82, wa minas syayatin, dan di antara syaitan-syaitan. Man, ada yang yaghusuna, mereka menyelam, lahu, untuknya. Ya'maluna, mereka bekerja, amalan, akan pekerjaan, duna zalika, selain itu. Wa kunna, dan adalah kami, lahum, bagi mereka, hafizin, yang memelihara. Semak semula. Wa minas syayatin, dan di antara, atau dan daripada pun boleh, dan di antara pun boleh, syaitan-syaitan. Ya, man, ada yang yahusunalahu, mereka menyelam untuknya. Maknanya di antara ya, jin-jin ni yang jahat disebut syaitan. Ya, manusia kalau jahat pun disebut syaitan. Ya, dia ya, yang jahat-jahat ni yang dapat hukuman, ya, mereka menyelam di lautan untuk mencari barang-barang ya, hiasan. Seperti mereka dapat mengeluarkan ya, mutiara. Ya, dapat mengeluarkan mutiara, mengambil mutiara daripada lautan tadi. Ya, semua bekerja untuk Nabi Sulaiman. Ya, syaitan-syaitan atau jin-jin yang jahat ini digelar syaitan. Ya. Mereka bekerja untuk Sulaiman. Wa ya'maluna amalan duna zalik, dan mereka bekerja ya, akan pekerjaan selain itu. Mana selain daripada mereka menyelam, ada yang bekerja untuk buat binaan, buat bangunan. Ya. Sebab Nabi Sulaiman dibagi kerajaan yang besar. Ya. Jadi dia dapat menakluki manusia dan jin. Jadi jin-jin dulu yang mana bersalah, mereka kena buat kerja. Ya, sama ada menyelam dalam lautan ataupun buat bangunan. Wa kunna lahum hafizin, dan adalah kami ni Allah, bagi mereka hafizin, yang ya, memelihara atau yang menjaga. Allah yang mengawasi. Ya. Baik, sama lagi. Wa Ayyub, dan Ayyub. Di waktu, nada, telah menyeru ia, Rabbahu, akan Tuhannya, Anni, bahwasanya aku, Masania, telah menyentuh ia akan daku, Ad-durru, oleh bahaya, Wa anta, dan engkau,
arhamu sekasih-kasih, ar-rahimin yang mengasihi. Ayat 84, fastajabna, maka telah kami perkenankan. Lahu baginya. Fakashafna, maka telah kami lenyapkan. Ma akan apa yang bihi dengannya. Minadur daripada bahaya. Wa atainahu, dan telah kami berikan akannya ahlahu, akan keluarganya, wa mislahu, dan seumpamanya, ma'ahum, bersama mereka. Rahmatan, sebagai rahmat. Min, daripada, indina, sisi kami. Wa zikra, dan peringatan, lil abidin, bagi orang-orang yang menyembah. Baik, saya masuk semula. Wa minas mana tadi? Wa Ayyub, dan Ayyub. Ayyub ni Nabi Ayyub, ya. Nabi Ayyub. Iznada rabbahu, di waktu telah menyeru ia akan Tuhannya. Ini dikisahkan, ya, Nabi Ayyub, ya, menyeru Allah Taala. Anni masaniyad-durru, ya, bahwasanya aku telah menyentuh ia akan daku oleh bahaya. Wa anta arhamur rahimin, dan kau sebaik-baik yang mengasihi. Nabi Ayub ni, dia asalnya orang yang berada, ya. Dia punya ternakan, buat ternakan jadi. Buat tanam-tanaman menjadi, ya. Kira orang yang berada, ya, kaya dia, ya. Jadi, ya, syaitan ini tidak senang dengan tawaduk Nabi Ayub ini. Mana dengan kealiman Nabi Ayub ni dia tak senang. Lalu diujilah oleh syaitan ini. Jadi dia kata, ala Ayub tu pasal dia kaya, ya, sebab itulah dia rajin ibadat. Cuba dia miskin, ya. Belum tahu lagi, ya. Lalu dirosakkan ternakan tadi, dia ditimpa sakit satu sehingga, ya, dia punya ternakannya habis mati. Ia diganggu oleh syaitan. Kemudian, ya, tanam-tanamannya pun habis rusak, ya, tak menjadi. Jadi, ya, akhirnya Nabi Ayub ini, ya, jatuh miskin. Dan, ya, tapi masih lagi, ya, tawaduknya kepada Allah tu tidak, ya, kurang. Macam tu juga. Jadi kata syaitan ni, ya, alah dia tu pasal sehat, cuba kita jadikan dia sakit. Belum tentu lagi dia warak, dia, ya, tawaduk, ya, kepada Tuhannya. Lalu dia diganggu sehingga dia sakit, ya. Sakit ini bukan sehari dua,
ya, sampai membawa kepada tahun, ya. Diterangkan katanya, ya, yang paling kurang 3 tahun, 3 tahun, sehingga yang paling lama katanya 12 tahun. Tengok, ya. Dalam tafsir ini diterangkan katanya, ya, dia mengalami sakit tadi, ya, 3 tahun paling pendek dan 12 tahun paling lama. Jadi Nabi Ayub ini tetap juga masih, ya, tawaduk kepada Tuhannya walaupun sakit, ya. Dan Nabi Ayub ni dia tidak menyeru Tuhannya. Maknanya menyeru apa? Menyeru nak minta, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, ya. Dia tak pernah minta. Kenapa? Sebab dia rasa malu kalau nak minta dengan Allah Ta'ala. Sebab Tuhan baru nak uji sikit dah merayu-rayu pada Allah. Nabi Ayub ni malu nak mengadu, ya. Ceritanya, ya, Nabi Ayub ni malu nak mengadu, ya. Agak-agak, ya, kalau kita diuji macam tu, ya, macam mana? Ya, kalau diuji baru 2 hari, baru seminggu, dah kalang kabut kan kita kan, ya, menyaru sana, menyeru sini, ya, minta doa sana, minta doa sini kan, kalau kita kan. Kenapa? Sebab kita ni jenis orang tak tahu malu, ya. Nabi Ayub ni orang yang malu. Kita ni belum apa-apa dah mengadu dengan Allah, ya Allah sembuhkanlah sakitku, ya Allah, ya. Ya, kita dah merayu-rayu dengan Allah. Nabi Ayub kita kiralah, ya, paling lama tu 12 tahun contohnya, ya. 12 tahun contohnya. Jadi dia tak pernah merayu, ya Allah sembuhkanlah aku, tak pernah dia minta sebab dia rasa dia malu. Dia tahan juga, terus beribadat kepada Tuhan. Akhirnya si anak bini keluar daripada rumah Nabi Ayub. Macam istilah kita, abang duduklah seorang-seorang, ya, aku nak balik kampung lah. Macam tu bahasanya. Dah loteh nak apa, menguli atau merawat suami ni, ya. Dah letih dah, ya. Abang tinggallah seorang-seorang kat rumah, ya. Kita orang nak balik kampung. Ditinggalkan orang tua ni seorang-seorang, ya. Ceritanya. Jadi pada masa itu Nabi Ayub baru terasa betapa susahnya. Selalu ada juga orang tolong ambilkan air, tolong lapkan badan, ya. Kali ini tak ada sesiapa kat rumah, anak-anak pun semua sudah keluar, dah pergi, ya, bersama ibunya sekali, ya. Tapi Nabi Ayub ada pesan dengan isteri dia, ya, kalau kau balik, ya, ke sini, aku akan, ya, rotan 100 kali. Aku akan pukul, bahasa dia, aku akan pukul 100 kali, kata Nabi Ayub, ya. Dalam keadaan susah tadi, barulah dia mengadu dengan doa ini, ya. Anni masyaddur wa anta arhamur rahimin, ya. Tapi kalau kita nak baca doa ni doa mustajab, ya. Kalau kita nak baca doa ni, kita kena tambah dengan perkataan Rabbi, ya. Sebab ini ayat, ya. Ini ayat. Jadi kalau kita nak tambah untuk doa, kita tambah Rabbi anni. Ya. Kena tambah Rabbi lah, ya. Rabbi anni masaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya, kita boleh mengadu kepada Allah Taala. Paling baik mengadu ni, ya, iaitu ketika, ya, waktu sahur, ya. Waktu sahur ni baik, ya, kalau kita mengadu. Ya, mana kalau kita tak sanggup, tak larat, ya, nak menanggung, ya, derita kita tu, ya, berdoalah dengan doa Nabi Ayub ni, ya. Doanya Rabbi anni masaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ingatkan, ya, letak nota tu, ya. Kadang kita tak yakin doa-doa ni pendek sangat, ya. Kalau tuan guru bagi 3 lembar, 4 lembar, baca 100 kali, bukan main, ya. Doa pendek ni rasa tak mustajab. Kita punya perasaan tu ada macam tu, ya.
Bila ada tuan guru bagi 2 3 lembar suruh baca, tolak bala sana, tolak bala sini. Dia macam sepanjang-panjangnya. Tapi bukan hadis Nabi pun. Ya. Ha, itu pun sanggup kita baca. Ya, pagi, petang, siang, malam. Ya. Ini doa mustajab. Ya. Lalu Allah SWT hilangkan, gugur dia punya penyakit tadi seolah-olah macam tak ada berlaku semalam. Macam tu. Elok terus. Ya. Allah katakan dalam surah lain, hentakkanlah kakimu ke bumi. Ya. Dan mandi. Ya, dihentakkanlah kakinya ke bumi. Ya. Dan dia pun mandi. Gugur semua dia punya penyakit tadi, rasa macam tak sakit semalam. Macam tu. Lalu, tu ceritanya dia pun sehat. Ya. Ini ayat selanjutnya. Fastajabna lahu, maka telah kami perkenankan lahu baginya. Mana doa tu diperkenankan Allah. Fakasafna ma bihi, maka telah kami lenyapkan akan apa yang dengannya minat durri, daripada bahaya. Mana penyakit tu yang ada pada dirinya, Allah lenyapkan. Wa atainahu, dan telah kami datangkan kepadanya ahlahu, akan keluarganya. Keluarganya pun balik semula daripada sedikit, contohnya keluarganya daripada 10 jadi 20. Ya. Wa mislahum ma'ahum, dan seumpama mereka bersama mereka. Mana seumpama mereka yang dulu ternakannya tak menjadi, sekarang dah menjadi lebih daripada yang dulu. Ya, tanam-tanamannya yang habis semua menjadi dan lebih subur daripada yang dahulu. Jadi dia kaya raya, terlepas daripada ujian Allah Ta'ala tadi. Dia balik asal, Allah kembalikan semula apa yang hilang dulu atas kesabarannya. Ya. Semua ini rahmatan, rahmat min indina, daripada sisi kami. Wa zikra, dan peringatan lil abidin, bagi orang-orang yang menyembah atau orang yang beribadat. Kena ingat ni, wa zikra ni. Kenapa Allah sebut wa zikra lil abidin? Maknanya ayat ini dia suruh jadi peringatan kepada hamba-hamba Allah yang mengibadati Allah. Kalau berlaku kepada dirinya seperti Nabi Ayub ini, ya, maka berdoalah. Jadikanlah contoh Nabi Ayub ni. Ya, syaratnya sabarlah. Ya. Jangan asyik kata abilah matilah aku. Tak ada lain, ya. Kita rasa mati. Kita ada harapan, kita ada Allah. Allah yang menentukan ajal maut. Kita yakin pada Allah, ya. Jadi itu adalah ujian sedikit, ya. Di atas kesabaran tadi Allah Ta'ala sudah pulihkan dan gantikan apa-apa yang sudah hilang. Itu kena ingat, ya. Jadi doa ni kena ingatlah, sebab sebenarnya doa-doa Nabi-Nabi ni, apa kata sejarah Nabi yang Allah catatkan dalam Al-Quran, tercatat dalam Al-Quran ini, semuanya sebenarnya ada dia punya zikra, ada peringatan dia, pengajaran dia buat hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi ada kisah Nabi Ayub ni ada Israiliyat, ya. Itu jangan ikut. Setengah-setengahnya kadang ceritakan Nabi Ayub ni katanya kuman tu ada, ulat tu ada kat kepala. Lepas tu bila dia sujud, ulat tu jatuh. Bila jatuh, bila dia duduk antara dua sujud, ulat-ulat tu pun diletakkanlah atas kepalanya balik. Ini bukan cerita benar. Itu cerita dongeng Israel. Jangan dilayan. Ya, itu cerita dongeng. Takkanlah Nabi Ayub ni bodoh sangat. Benda yang membahayakan macam tu nak diletakkan balik dekat badan dia biar dia sakit. Salahlah dia. Salahlah. Itu bukan seorang Nabi. Ya. Cerita macam tu tinggalkan, ya. Jangan jangan diikut. Itu cerita dongengan Israel. Disebutlah Israiliyat. Ya. Baik, ya, kita baik, ya, kita
tengok pada tata bahasa dia. Ya. Tengok tata bahasanya dulu. Tengok pada apa? I'rab ya. Pelajaran I'rab. Ayat 81 ya. 81 baik. Wali Sulaiman, dah buka dah pelajar buku I'rab ya. Ayat 81, Wali Sulaiman, waw tu apa? Ataf Sulaiman. Li Sulaiman li jar. Sulaiman majrur ya, fi mahalli jar. Mengambil tempat jar, sebab Sulaiman ni tak boleh baris bawah. Sulaiman ni tak boleh. Sebab dia ya ajam. Ya, bukan Arab, Sulaiman. Ya, jadi nama yang bukan Arab dia tak boleh baris bawah ya. Itu dia. Ya. Ada mic yang ada gangguan ya. Siapa punya ni? Kejap. Tes 1 2. Okey. Tes 1 2 1 2. Sekejap ya. 1 2 1 2. Tes 1 2. Sekejap. Tes 1 2. Okey. Dah jumpa dah. Okey ya. Minta maaf ya, Puan Hafsah punya mic ni tak boleh saya buka sebab terganggu. Suara apa, tapi boleh dengar lah, ikut je lah ya. Kalau saya buka, dia akan jadi suara bereko-eko. Tak dapat nak didengar. Ya, saya terpaksa tutup. Jadi boleh dengar ya, Puan Hafsah, tak apa ya. Kalau saya buka langsung tak boleh mengajar. Dia punya mic tu dia bereko-eko, tak tahu macam mana. Ya, ada 2 mic kat situ. Ya. Okey, kita teruskan ya. Wali Sulaiman, dan bagi Sulaiman waktu huruf ataf, li Sulaiman li harfu jar, Sulaiman majrur ya. Fi mahalli jar. Kemudian Aryah jadi apa? Aryah. Ya. Maf'ul bi ya. Jadi artinya ya, seolah-olah dalam ayat ini ya sudah tentu ada fi'ilnya. Ya, fi'il yang tidak diwujudkan kat situ tapi ada. Contohnya tak ditakdirkan wasakhara. Ya. Boleh tulis wasakharana. Wasakharana. Ya. Tengok pada ayat sebelumnya ada tak wasakharana. Tak ada. Kalau tak ada tulis itu sakharana sinhoronun alif ya. Jadi seolah-olah begini. Ya. Wasakharana li Sulaiman ar-riyah. Macam tu ya. Ataupun wasakharana ar-riyaha li Sulaiman. Dan telah kami mudahkan ya akan angin bagi Sulaiman. Jadi takdirnya wasakharana ya. Sebab itu dia jadi maf'ul bih ya. Sifan jadi apa? Hal. Tajri fi'il mudhari' marfu' bidhamma lagi muqaddara. Kan tak ada tajriyu. Mana ada baris? Kan tak ada baris ya. Jadi muqaddara ya. Ulang balik. Tajri fi'il mudhari' marfu' bidhamma muqaddara. Fa'il hiya. Fa'il hiya. Bi amrihi, bi harfu jar, amri majrur, wa huwa mudhaf hi
mudhafun ilaihi. Ya. Hmm. Ila harfu jar, al ardi majrur bil kasrah. Bil kasrah. Hmm. Dengan tanda kasrah, ya. Bil kasrah. Allati na'at. Na'at. Mengikut. Barakna fi'il madhi mabni bisukun. Barak. Sukun. Na fa'il fi mahalli raf'in. Kalau fa'il fi mahalli raf'in. Fiha jar wa majrur. Wa kunna waw atau kunna fi'il madhi mabni bisukuna isim kana. Sebab kunna bukan macam fi'il biasa. Kalau fi'il biasa dia ada fa'il. Kunna daripada kana. Ya, jadi dia memang fi'il madhi tapi dia ada isim dan ada khabar. Ya. Baik, na adalah isim, kana fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in. Rafu, marfu. Isim kana marfu. Jadi marfu tu raf'in, ya. Fi mahalli raf'in. Bi kulli jar wa majrur. Kulli wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf syai'in mudhafun ilaihi. Alimin. Khobar kana mansub ke marfu. Mansub bil ya. Mansub bil ya. Sebab dia jamak muzakkar salim, jadi alimin mansub bil ya. Mansub dengan ya. Dia kalau marfu alimun, alimuna. Macam tu, ya. Cuba susunkan. Kita punya khabar letak dengan kana tadi. Wa kunna alimina bikulli syai'in. Itu maksud ayat. Ya, dan adalah kami, kata Allah, yang mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Macam tu. Baik, sambung lagi ayat yang ke-82. Wa min. Waw. Atau min. Harfu jar. Syayatin. Majrur. Ya, di sini ditulis khabar muqaddam. Khabar muqaddam, ya. Khabar muqaddam kepada mana? Cari mubtada'nya dulu. Man mubtada' muakhar, ya. Muakhar. Jadi artinya mubtada' dengan khabar siapa dulu? Mubtada' dulu. Mubtada' dulu, tapi sekarang mubtada'nya kemudian. Itu disebut muakhar. Akhar tu akhir. Akhar tu akhir. Muqaddam dahulu. Muqaddam tu dahulu. Patutnya ya, mubtada' dulu. Jadi khabar kemudian. Jadi mana mubtada'nya? Man. Mana khabarnya? Syayatin tu, ya, minas syayatin, ya. Khabar di depan sebab ada huruf jar ni. Huruf jar tu, minas syayatin tu. Sebab itu dia diawalkan, ya, daripada khabar. Baik, ya ghusuna. Ni kena buat panjang. Fi'il mudhari' marfu subutun nun litajarrudihi anin nasib wal jazim li'annahu
Minal af'alil khamsah. Minal af'alil khamsah. Saya ulang ya. Fi'il mudhari' marfu' subutun nun. Litajarrudihi an-nasib wal jazim li'annahu minal af'alil khamsah. Al-waw? Waw jamaah? Waw jamaah jadi apa? Waw jamaah fa'il atau fa'il ya. Lahu jar wa majrur. Wa maluna waw ataf. Maluna sama dengan tadi kena panjang. Fi'il mudhari marfu subutun nun litajarrudi anin nasib wal jazim li'annahu minal af'alil khamsah. Minal af'alil khamsah ya. Mana-mana yang lambat pick up tu ya, kalau ada ulangan rakaman tu bolehlah ulang balik ya. Jadi lama-lama insya-Allah boleh ya. Kita sebut je, tak faham pun tak apa, sebut je, lama-lama pandai dia ya. Baik, al-waw jamaah, waw jamaah fa'il. Amalan maf'ul bi. Duna maf'ul fi. Saya nak tanya, apa beza maf'ul bihi dengan maf'ul fi? Dia panjang sikit. Dia zorof. Dia zorof. Ya, dia zorof. Maf'ul fi tu zorof. Zorof ni maknanya isim. Kalau orang tak faham apa zorof, zorof ialah isim yang bersangkutan dengan masa atau tempat. Masa atau tempat. Masa atau tempat dinamakan zorof. Ya. Jadi zorof ini akan disebut maf'ul fi. Macam tu. Tapi kalau amalan maf'ul bi ada fi'il. Sebab ada fi'il ya'maluna. Ya'maluna tu fi'il. Jadi amalan tu maf'ul bi. Duna dia tak ada fi'ilnya. Disebut maf'ul fi saja. Dia jadi apa maf'ul fi? Dia jadi mudhaf. Wa huwa mudhaf. Zalika mudhaf ilaihi fi mahalli jar ya. Fi mahalli jar ya. Lagi wa kunna wa tu ataf kunna fi'il madhi mabni bisukunna isim kana lahum jar wa majrur. Hafizin khobar kana marfu ke mansub? Masih keliru lagi ni. Khobar kana mansub bil ya. Mansub bil ya. Kalau marfu bunyinya apa? Hafizuna. Itu kalau marfu. Kalau mansub hafizina. Ya. Saya nak tanya, ya, jamak muzakkar salim ni hafizina ni, ya, ketika bila dia bertukar jadi ya, pertama dia jadi khobar kana. Selain daripada khobar kana dia jadi apa? Yang dia bertukar ya. Asalnya hafizuna. Sekarang hafizina. Ada huruf jar sebelumnya. Kalau ada huruf jar sebelumnya, contohnya min. Ya, minal hafizin. Ada huruf jar. Dia pun akan hafizin. Selain daripada itu jadi apa? Jadi maf'ulun bi. Cuba catat sikit ya. Yang saya sebut ni, cuba catat sikit. Ya, pertama tadi jadi khobar. Ya, khobar kana. Ya, kedua ada huruf jar. Dia jadi hafizin. Yang ketiga maf'ul bi.
Ada jadi maf'ul bi. Yang keempat jadi hal. Ya. Jadi hal tulis. Dia akan jadi hafizin. Ya. Ya. Okey, sambung lagi. Nanti kita susunkan balik. Apa isim kana dengan khobar kana kita susunkan. Wa kunna hafizina lahum. Wa kunna hafizina lahum. Macam tu. Dan adalah kami yang menjaga, yang memelihara bagi mereka. Ya. Baik, sambung lagi. Wa ayyub. Waw istinaf. Istinaf. Istifna ni dikatakan sebagai waw permulaan, ya, waw permulaan. Sebab apa? Cerita dah habis. Cerita tentang Nabi Sulaiman dah habis, cerita baru Ayub. Ya. Cerita baru Ayub. Jadi waw tu disebut istinaf. Ayuba jadi apa? Maf'ul bi, ya. Kalau maf'ul bi mesti ada fi'il. Jadi fi'ilnya mana? Ya. Tak nampak. Ya, tak nampak. Ya. Maf'ulnya tak nampak. Takdirnya uzkur. Tulis uzkur. Takdirnya uzkur. Alif zal kaf ra. Uzkur. Jadi seolah-olah begini. Wazkur Ayyuba. Dan ingatlah oleh engkau akan Ayub. Uzkur tu mana ingatlah oleh engkau. Dan ingatlah oleh engkau akan Ayub. Sebab itu Ayub tu jadi maf'ul bih. Ya? Dengan fi'il yang ditakdirkan. Tak nampak di situ. Takdirnya uzkur. Ya? Baik. Fi'il lah, fi'il amar. Ya? Fi'il amar. Ya? Jadi dalam maksud ayat ni begini. Dan ingatlah oleh engkau akan Ayub. Dan ingatlah oleh engkau akan Ayub. Macam tu. Ya? Baik, is apa is? Maf'ul fi zaraf, ya. Zaraf ni jadi maf'ul fi nada. Fi'il madhi mabni. Fi'il madhi mabni bil fathah apa? Tak ada tambah lagi. Tak ingatlah tu. Bil fathah apa? Tengok bracket dia. Bracketnya tengok. Muqaddarah. Kan bracketnya tak ada bulat. Bracketnya 4 segi. 4 segi tu namanya muqaddarah. Kalau ditakdirkan, apa bunyinya? Kalau ditakdirkan, apa bunyinya? Bil fathah muqaddarah. Kalau ditakdirkan fathah tu kat mana letaknya? Tak faham. Baik. Nada ni akhir sekali huruf apa? Huruf mu'tal. Mu'tal tu di sini nampak ya ke nampak alif? Nampak alif. Sebab dia bunyi atas kan? Nampak alif. Cuba alif tu bunyikan atas. Tak, alif baris atas. Bunyi apa? Alif baris atas. Jadi nada. Nada'a. Nada'a. Itu maknanya kalau ditakdirkan bunyinya nada'a. Nada'a. Alif tu berbaris. Sebab itu alif tu tak boleh berbaris. Itu yang dikatakan muqaddarah. Fathah dia bukan pada dal. Fathah dia pada A. Pada A. Kalau dia tidak ditakdirkan, itu selalu tak disebut muqaddarah. Bil fathah saja. Dia tak ada muqaddarah. Ya.
Biasanya muqaddarah ni kalau akhir mu'tal. Dia akan muqaddarah. Jadi kalau ditakdirkan, kita bunyikan yang mu'tal tu. Na, da, a. Macam tu. Ya. Fa'ilnya mana? Wa apa wa? Wa mustatir. Mustatir kat situ. Telah menyeru ia. Ia yang tak nampak tu. Telah menyeru ia. Ia tu ialah Ayub. Empat segi itulah yang dikatakan muqaddarah. Ditakdirkan apa muqaddarah. Di sini mustatir ya. Yang tadi muqaddarah, yang ni wa tu mustatir. Fa'il mustatir. Ya. Mustatir tu maknanya tersembunyi ya. Tersorok. Yang lagi satu bulat. Kalau bulat tu wujud. Dia wujud, ada nampak. Okey. Ia nampak. Nampak. Nanti bila sebut wujud lawannya kidam pula, ya. Dah kidam tanya bakok pula, ya. dah masuk sifat 20 pula nanti, ya. Mustatir. Benda yang tak nampak semuanya disebut empat segi. Kalau yang tak nampak diletak empat segi. Mustatir tak nampak, muqaddarah pun tak nampak. Ya. Ya. Kalau yang nampak dia tak empat segi. Ya. Okey. Kita sambung lagi. Robba maf'ul bi wa huwa mudhaf. Ya, kemudian mudhaf ilaihi fi mahalli jar, ya, mengambil tempat mengambil tempat bawah, ya, baris bawah. Baik, anna dulu. Anni tu asalnya anna, kemudian ni tu sebab ada ya. Ya tu maknanya aku, ya. Jadi anna harfu nasah. Ya isim anna. Jadi kalau kana ada isim. Ya, kana ada isim. Anna juga ada isim. Ya. Anna ni adik-beradik siapa? Adik-beradik Inna. Anna adik-beradik apa? Inna. Ingat tak apa ni pelajaran tahun lalu? Inna, Anna. Huruf nas tak? Inna dan saudara-saudaranya. Inna anna lakinna ka'anna laita la'alla. Kalau tak ingat tengok kertas tu balik. Ada inna dan saudara-saudaranya, ya. Inna dan saudara-saudaranya itu adik-beradik lah, inna anna. Okey, jadi inna anna ni semua ada isim. Jadi isimnya di sini ialah ya. Ya tu isim anna fi mahalli nasbin. Apa dia? Fi mahalli nasbin. Ya. Mana dia? Ya tu isim apa? Isim anna fi mahalli nasbin. Sebab isim anna mansub. Bila mansub, kita kena nasbin. Sebut nasbin. Fi mahalli nasbin. Ini belum cari khobarnya lagi, ya. Kita belum jumpa khobarnya lagi. Kalau ada isim, ada khobar. Kita sambung lagi. Masania, masa. Fi'il madi mabni bil fathah. Madi bil fathah. Mana yang fathah saya nak tanya? Dalam masania ni mana yang fathah? Sinnya masa tu, masa.
Masa tu lah fi'il madhi mabni bil fathah. Sebab itu tak ada muqaddarah. Dia ada wujud. Ada kat situ. Masa. Kemudian nun tu? Wiqayah. Wiqayah. Hmm. Hmm. Wiqayah bukan ka'yah. Ya, wiqayah. Wiqayah. Apa makna wiqayah? Pelihara, memelihara. 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 Ya. Dia pelihara ya. Dia pelihara ya tu. Nun tu? Nun pula ya tu? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Ya. Ingat ya. Nun tu wiqayah. Bila datang nun wiqayah. Bila makna saya, aku, makna aku. Makna aku pada fi'il. Kalau pada isim, dia tak ada perlu nun wiqayah. Contoh ya. Pada isim. Kitab. Kalau nak katakan kitabku. Kitabi. Kitabi. Tak payah guna nun. Kitabuni. Kitabu, kitabuni. Tak guna nun. Sebab isim tak payah guna nun wiqayah. Tetapi kalau fi'il, kena wajib letak nun wiqayah. Contohnya lain, kalau ja'ala telah menjadikan ia, ya, kalau telah menjadikan ia akan aku. Ja'alani. Kena tambah letak nun ya. Jadi setiap fi'il ada berapa? Fi'il apa sebut? Madi lagi, mudhari', amar lagi, nahi. Jadi ada 4 fi'il ni kalau bersambung dengan nun, sambung dengan aku, akan aku, dia kena tambah nun wiqayah. Nun wiqayah. Tapi kalau tak ada, kalau isim tak payah. Madrasah, madrasati, madrasaku. Kolam, pen, kolami. Dia tak payah kolamuni. Tak payah guna nun wiqayah. Nun wiqayah untuk fi'il saja. Ya. Okey, nanti kita tengok balik ya. Baik, sekarang ya tu jadi maf'ul bi kepada masa. Ya. Ad-durru fa'il, ya. Fa'il marfu' bil apa? Bidhammah. Fa'il marfu' bidhammah. Kemudian jadi khabar apa? Khabar anna. Fi mahalli nasbin. Fi mahalli raf'in ya. Mana khabar raf'in? Mana khabar anna? Mana khabar anna? Mana khabar anna kat sini? Ditulis sini khabar anna ya fi mahalli raf'in. Mana dia? Mana khabar anna? Mana dia? Kalau fi mahalli mengambil tempat marfu artinya dia jumlah. Jumlah masaniyad durru. Masaniyad durru. Dia jadi khabar, dua-dua ni jadi khabar anni tadi. Jadi khabar anna. Ya. Dua-dua tu jadi khabar. Durru jadi khabar. Ya. Waw. Waw haliyah. Ya. Waw haliyah mana hal? Jadi hal. Waw haliyah tu hal. Boleh terjemahkan wal hal. Wal hal. Anta mubtada. Mubtada apa, fi mahali apa ni? Sebab dia dhamir. Fi mahali mubtada apa?
Dia marfu. Marfu. Jadi pi mahali apa kalau marfu? Pi ya, pi mahali raf'in. Arhamu khobar marfu. Khobar pun marfu juga ya. Mubtada khobar dua-dua marfu. Jadi arhamu khobar marfu bidomah. Bidomah. Wa huwa mudhaf. Ar-rahimin mudhafun ilaihi. Bil apa? Dengan apa? Bilya. Apa? Bilya. Ya, ini jamak muzakkar salim ni. Muzakkar salim dia jadi mudhaf ilaihi bilya. Tadi dah baru belajar. Baru belajar ada 3 ke 4, dia ada 4. Nah, kan rahimin dia bertukar rahimin, asalnya rahimun, mun ya. Jadi rahimin bertukar disebabkan di sini jadi mudhaf ilaihi. Yang kedua, yang tadi yang ditulis tadi, khobar kana. Yang ketiga, mudhaf dah. Ada huruf jar. Ada huruf jar. Yang keempat, jadi hal. Jadi hal. Ada tulis tak? Ada. Tapi ya lupa. Ya. Okey, cuba ulang-ulangkan lagi ya. Tu dia punya ini banyak pelajaran kat situ. Cuba ulang-ulangkan balik akan datang kita cuba habiskan sampai ayat 90 ya. Sampai ayat 90 insya-Allah akan datang ya. Yang tu cuba kalau dapat diulang-ulangkan, kalau yang tak faham tengok pada dia punya rakaman dia insya-Allah ya. Ada rakaman dia.